Jadi dalam video ini saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan sistem hidrolik. Sistem hidrolik adalah termasuk dalam chapter 4 dan chapter 5 bagi subjek pneumatic and hydraulics. Ini adalah outcomes atau outlines bagi subjek atau bagi chapter hydraulics. Pertama sekali kita akan cuba terangkan sistem hidrolik secara ringkas. Selepas itu kita akan tengok apakah fungsi bagi sistem hidrolik berserta sekali dengan simbol, ISO simbol dan arrangement of hydraulic components. Apakah yang dimasukkan dengan hidrolik? Sebenarnya hidrolik adalah satu sistem yang menggunakan fluids atau minyak untuk menghasilkan tekanan. So, sistem hidrolik ini banyak digunakan dalam aplikasi seperti sistem hidrolik jets di mana memerlukan force yang besar untuk handle some project. In terms of applications, sistem hidrolik banyak digunakan pada machinery yang berat. Contohnya, kalau anda perhatikan, kita ada mesin hidrolik shear cutter di bengkel welding. Dan kita ada juga hidrolik press mesin di bengkel welding. Kalau anda perhatikan pada gambar ini, hidrolik press mesin mempunyai sistem hidrolik atau minyak hidrolik di sebelah kanan mesin. Begitu juga dengan injection molding machines, di mana acuan atau injection untuk materials akan ditolak masuk mold menggunakan hidrolik cylinder. Excavator, saya rasa ini anda semua dah familiar with this one, excavator. So kalau anda perhatikan di situ ada pipe berwarna hitam. Pipe berwarna hitam itu adalah hidrolik hose. Apakah kelebihan sistem hidrolik kalau dibandingkan dengan pneumatik dan electrical? Jadi sistem hidrolik mempunyai banyak kelebihan. Antaranya, sistem hidrolik mampu menghasilkan force yang besar dengan menggunakan komponen yang kecil. Selain daripada itu, sistem hidrolik boleh menghasilkan precision positioning disebabkan oleh minyak hidrolik yang tidak boleh dimampatkan. Sistem hidrolik boleh dimulakan di bawah load yang berat. Termasuk bila kamu switch on hidrolik system, force yang dihasilkan adalah tinggi. Kalau berbanding dengan pneumatik, mungkin pneumatik akan ambil masa untuk kompres you punya angin baru dapat hasilkan force yang tinggi. Dari segi disadvantages, kelemahan, sistem hidrolik ini akan menyebabkan pencemaran jika berlaku kebocoran pada hose. Minyak yang bocor tu akan masuk ke dalam longkang, akan masuk ke sistem perairan bawah tanah, jadi itu akan menyebabkan pencemaran. Selain daripada itu, minyak hidrolik yang mempunyai tekanan tinggi adalah sangat bahaya jika berlaku kebocoran. Sistem hidrolik ini menggunakan hidrolik fluids atau kita panggil sebagai minyak hidrolik. Minyak hidrolik ni mesti memenuhi beberapa syarat barulah akan dikenali sebagai minyak hidrolik yang bagus. So yang pertama, minyak hidrolik ni akan berfungsi untuk pressure transfer daripada pump pergi ke anda punya actuators. Minyak hidrolik ini juga berfungsi sebagai lubrications, pelincir untuk sistem. Sebab apabila silinder bergerak in and out, di situ perlukan pelinciran. Minyak hidrolik ini juga berfungsi sebagai cooling. Sebab apabila ada geseran pada piston, geseran pada valve, di situlah akan ada peningkatan tekanan atau suhu. Jadi minyak hidrolik ini akan berfungsi sebagai coolant untuk sejukkan components, as well as corrosion protections, signal transmissions. Secara umumnya, hidrolik fluid ni boleh dibahagikan kepada beberapa kategori
Yang pertama sekali adalah synthetic based fluid. Okay, minyak hidrolik banyak. Jadi apabila kamu nak buat pembelian untuk hidrolik pump, for example, bila kamu masuk industri kerja nanti, tiba-tiba diminta untuk beli minyak bagi sistem hidrolik. Jadi pertama sekali yang anda perlu perhatikan adalah jenis minyak yang digunakan oleh pump tersebut. Biasanya jenis minyak ni akan dinyatakan dalam buku manual. Synthetic based fluids. Sintetik ni bermaksud minyak tersebut adalah hasil daripada bahan kimia. It's fully from chemical components. Okay, chemical compounds, they can cause damage to oil seal, which made of natural rubbers. Disebabkan dia adalah bahan kimia, jadi bahan kimia tersebut akan bertindak balas dengan mana-mana komponen rubber yang diperbuat daripada getah rubber. Rubber tersebut akan jadi lembut, kembang, jadi lama-lama rubber itu akan pecah. Di situ ada kelemahan dan kelebihan. Yang kedua adalah water-based fluids. Water-based fluid bermaksud minyak tersebut mempunyai campuran 70%, 70% of water. Kalau di sini dia nyatakan 35-60% of water. So di sini kalau anda perhatikan, water-based fluid ni ada kelemahan di mana mempunyai di mana dia akan lebih mudah berlaku bacteria infections, akan berlaku fungus, dan anda punya hose akan mudah berlaku sumbat lah jika tidak buat proper maintenance. Yang ketiga adalah petroleum based or mineral based. Misal yang ini menggunakan mineral oil yang diproses melalui crude oil. Dari segi ciri-ciri hydraulic oils, kita tengok apakah ciri-ciri minyak hidrolik yang bagus. Pertama sekali, minimal compressibility, kebolehmampatan yang paling sedikit. Seboleh-bolehnya minyak hidrolik ni tidak boleh dimampatkan. Sebab minyak hidrolik dia bukan angin. Kalau angin, yes, you can compress it. Tapi kalau minyak hidrolik, kita tidak prefer untuk dimampatkan disebabkan kamu perlu hasilkan tekanan yang tinggi. Yang kedua, low flammability, tidak mudah terbakar. Okay. Air release, tidak mudah perangkap udara. Kalau minyak tu dia akan campur dengan udara, dia akan berlaku beberapa problem lah. Masalah tu kita akan nyatakan kemudian. Non-floating, tidak mudah beku. Wear and corrosion protections, water separatable, high viscosity index, and the last one should be reasonable price. Viscosity, kelikatan. Kelikatan minyak akan berlainan berdasarkan jenis ISO. Okay? Biasanya kelikatan tu dinyatakan di sini, ISO index. Jadi semasa kamu buat pembelian, pastikan rujuk balik spesifikasi pada kompresor. Setiap kompresor akan mempunyai viscosity yang berlainan berdasarkan fungsi kompresor tersebut atau pump tersebut. Okay, jadi itu adalah berkenaan dengan sistem hidrolik dan berkenaan dengan minyak. Selepas ini kita cuba tengok basic components dalam sistem hidrolik, komponen asas yang mesti ada dalam sistem hidrolik anda. Di sini telah dinyatakan 6 components, bermula dengan tank, filter, pump, valve, accumulators, last one adalah actuators. Tank atau lebih dikenali sebagai reservoirs. Tank adalah satu tempat di mana minyak hidrolik akan simpan di lokasi tersebut. Dan tank atau reservoir tersebut juga akan digunakan untuk simpan minyak yang telah kembali daripada sistem hidrolik. Lepas itu kita ada filter. Biasanya filter ini akan dipasang bersama sekali dengan tangki. Tank. Hydraulic pump. Jadi hydraulic pump adalah yang bahagian atas. Biasanya hydraulic pump ni akan attach together with your electrical motor. Hydraulic pump ni akan convert mechanical energy into hydraulic energy. Dia akan pump atau sedut minyak dan salurkan kepada sistem hidrolik. Apabila minyak masuk ke dalam sistem hidrolik, arah pergerakan minyak akan dikawal oleh valve.
Fungsi bagi valve lebih kurang sama seperti yang dalam pneumatik. Selepas valve, kita akan mempunyai satu lagi komponen, iaitu actuators. Penggerak. Antara contoh actuators adalah silinder. Silinder move in and out. Macam excavator, bucket itu bergerak atas bawah dikawal oleh actuators. And then you have your accumulators. Kalau anda perhatikan pada gambar di bawah, accumulator umpama satu tank. Dia umpama satu tangki, di mana tangki tersebut atau di dalam accumulator tersebut akan simpan tekanan. This one dia akan storage pressure untuk kegunaan sistem hidrolik, just in case ada masalah dengan anda punya hidrolik pump. Jadi yang dalam gambar raja ini adalah susunan bagi semua komponen asas dalam sistem hidrolik. Komponen akan bermula daripada anda punya tank di bawah. Walaupun tangki ini mempunyai beberapa, ini adalah simbol bagi tangki. Walaupun ada 3 simbol berlainan, sebenarnya ini mewakili satu tangki yang sama. Selepas tank, you have your filter. Selepas filter akan mempunyai pump. Pump akan sedut minyak masuk. Yang M ini adalah electrical motor. Dan minyak tersebut akan disalurkan ke dalam sistem. Sebelum masuk ke dalam valve, kamu akan mempunyai accumulator di sini. Selepas accumulator adalah valve. Ini adalah valve jenis 4-3-way center close. Dan terakhir sekali di sini adalah actuators, atau yang ini adalah motor, hydraulic motor. Hydraulic motor ada banyak jenis. Kita akan terangkan dengan lebih detail dalam slide yang seterusnya. Satu lagi, jika kita menggunakan valve dalam sistem hidrolik, kita tidak akan menggunakan push button sebab sistem hidrolik akan menghasilkan force yang tinggi. Adalah agak mustahil untuk gunakan anda punya jari untuk push komponen itu bergerak ke kiri dan ke kanan. Dan biasanya kita akan menggunakan lever. Kalau anda perhatikan di sini, sistem hidrolik menggunakan satu lagi komponen yang khas, iaitu dikenali sebagai pressure relief valve. Pressure relief valve berfungsi untuk mengawal maximum pressure dalam sistem hidrolik untuk mengelakkan kerosakan pada komponen. Kita akan pasang pressure relief valve semasa buat eksperimen nanti. Dan ini adalah contoh electrical hydraulic circuits. Jadi lebih kurang sama seperti lita tadi, lebih kurang sama. Yang bezanya dia hanya menggunakan solenoid. Saya rasa ini lebih kurang seperti yang dalam pneumatik. Yang berbeza dengan pneumatik bahagian bawah. Komponen yang lain semua adalah sama. Selepas ini kita tengok beberapa ISO simbol dalam sistem hidrolik. Yang atas ni bermula dengan hidrolik pump. Hidrolik pump dia akan sedut minyak daripada tangki dan salurkan kepada hidrolik sistem. Hidrolik pump ada, kalau anda perhatikan di sini, ini adalah satu arah, one way. Kalau ada dua segitiga bermaksud this one is two way. Minyak boleh naik ke atas, minyak boleh ke bawah. Kalau untuk pump triangle ini adalah menghala keluar supaya minyak tu mengalir keluar. Dan di bawah ni mempunyai hydraulic variable motor. Motor ni berlainan dengan pump. Pump akan sedut minyak dan salur ke dalam sistem. Tapi motor lain, motor minyak masuk ke dalam motor dan motor akan pusing, menghasilkan rotational movement. So motor pun sama, dia ada one direction dengan two directions. Kalau two way, dua segitiga hitam ni. Dan motor ni mempunyai triangle yang masuk ke dalam. For example, bila minyak masuk ke dalam sini, daripada atas, mungkin dia akan pusing ikut jam. Apabila minyak masuk daripada bawah ke atas, kemungkinan besar motor ni akan pusing lawan jam.
Ini yang dimasukkan dengan two-way. Okay, example lagi, pressure relief valve. Ini mudah kita tengok tadi. Dan kita mempunyai adjustable one-way flow control valve seperti dalam sistem pneumatik. You have your pressure tank, reservoir or tank, filter. Jadi di sini mempunyai satu komponen lagi yang khas, iaitu hydraulic power pack. Mohon pelajar perhatikan dan mohon pelajar ingatlah, kenal pasti mengingati simbol ni ya, simbol ni sangat penting. Sebab kadang-kadang dalam sistem hidrolik kita tidak lukis komponen tu secara berasingan. Contohnya kita tak lukis tangki, kita tak lukis filter, kita tidak lukis pump secara berasingan. Biasanya semua komponen ini digabung sekali. Kalau anda pergi beli pun dia akan dijual dalam satu set dan kamu akan mempunyai simbol yang berlainan. Ini dipanggil sebagai hydraulic power pack. Dalam hydraulic power pack kamu ada tangki, you have your tank. Dalam tangki kamu mempunyai pressure gauge, kamu mempunyai pump, you mempunyai electrical motor, dan di sini sudah tentu akan mempunyai pressure relief valve yang built-in. Lever seperti dalam gambar raja. Lever ini biasanya akan ditarik menggunakan tangan. Secara manual kita akan tarik pull or push untuk mengubah kedudukan. Lever ini akan dipasang bersama sekali dengan detent yang ini. Detent, D-E-T-E-N-T. Detent bermaksud apabila anda tarik lever tersebut, dia akan menguncikan kedudukan valve sama ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Selepas kamu lepaskan tangan, valve tersebut akan kekal di kedudukan yang kamu set. Kalau bahagian sebelah kanan ada spring, bermaksud anda pull and you release your lever, dia akan back to home positions. Untuk adjustable one-way flow control valve, dia akan mempunyai fungsi yang sama seperti dalam sistem pneumatik, di mana kita akan gunakan untuk mengawal kelajuan silinder atau motor. Jadi sampai sini je slide untuk hari ini. Kita akan sambung lagi part 2 untuk chapter 4 pada minggu yang akan datang.